Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi bersama dengan saya Ahmad Firdaus bin Ibrahim. Kita masih lagi dalam subjek yang sama, HSM 3034 Basic Recreational Activity, dan ini adalah sambungan daripada part 1. Okey. Chapter 5 Hiking and Backpacking. Okay, so ini adalah video yang seterusnya, iaitu part 2, sambungan daripada part 1 hari tu. Alright, so hari ni apa yang saya nak cerita adalah tentang fire building and lighting technique. Okay, cara-cara untuk kita menghidupkan api atau kita buat unggun api. Okay, as a tool meeting many survival needs. Okay, so bila kita melakukan aktiviti survival ataupun kita bermalam di dalam hutan, okay, ini adalah tools, kita panggil sebagai tools lah, ataupun ini adalah cara yang paling penting sebenarnya yang kita kena buat, okay, bila kita berada dalam hutan, iaitu untuk menghidupkan api. Okay, kita buat unggun api. The ability to start a control fire is recognized in the sources as to significantly increase their ability to survive. Okay, so bila kita dah menghidupkan api, kan, dan kita tahu macam mana cara untuk menghidupkan api daripada sumber-sumber yang mana, okay, dan ini meyakinkan kita lagi bila kita berada dalam hutan, kita jangan takut lagi dah pada waktu malam sebab kita tak ada api. Jangan takut lagi dah, sebab kan kita dah belajar dah macam mana kaedah cara dia untuk kita dapatkan sumber-sumber supaya kita dapat menghidupkan api. Okay, the skill required to light a fire without a lighter or matches, such as by using natural flint and steel with tinder. Apa itu tinder? Nanti kita akan tengok dalam bahagian ni. Nanti saya akan tunjukkan apa itu tinder. Okay, so skill yang mana sebenarnya? Skill tanpa menggunakan lighter ataupun mancis, without a lighter or matches, such as by using natural flint and steel with tinder. Okay, biasanya kalau di kalau tengok movie ataupun Discovery, okay, ataupun dokumentari punya rancangan di TV, okay, biasanya dia boleh menghidupkan api tanpa menggunakan mancis. Okay, tanpa menggunakan mancis ataupun lighter lah. Okay, tapi nak ceritanya dia tak ada gunakan unsur api langsung. Okay, cuma dia hanya menggunakan flint. Flint ni apa? Flint ni batu api. Okay, sejenis batu yang kita boleh yang boleh menghasilkan percikan api, and steel, dan besi. Okay, with tinder. Okay, so ini adalah skill yang saya rasa, pada pendapat saya, siapa yang dapat skill ni, dia masuk orang yang hebat dalam survival ataupun hebat dalam untuk menghidupkan unggun api. Okay, sebab nak menghidupkan unggun api bukan satu benda yang mudah. Okay, walaupun kita dah dapat sumber-sumber dia, okay, dan dah tahu cara dan kaedah dia, tapi bila dari segi pelaksanaan tu dia sedikit menyukarkan. Okay, sebab kadang-kadang kayu yang kita dapat tu mungkin ada getahnya lagi, ataupun tak betul-betul kering sebab basah malam tadi hujan. Okay, ataupun dia punya starting untuk membakar tu, contohnya daun-daun kering, dia tak terlampau kering lagi, ataupun dia masih lagi ada getah dekat daun tu, yang menyukarkan untuk proses pembakaran. Okay. Dan satu lagi, mungkin kita terlupalah, satu lagi unsur, iaitu kita tak tiup. Kan, satu lagi unsur untuk terbakar ni adalah oksigen. Okay. Bila dapat oksigen yang banyak, lagi mudah. Okay. Kalau tengok ada kebakaran di mana-mana lah, kan, kalau tengok video mana-mana ke, lepas tu ditambah pula dengan angin yang kuat, okay, itu akan menyebabkan sesuatu kebakaran tu lebih merebak, lebih besar. Right, next, the heat provided by a fire allow the body to be warm, wet clothes to be dry, water to be disinfected, and food to be cooked. Okay, so ini adalah
faedah-faedah daripada kita buat unggun api. Okay. The heat provided by a fire allow the body to be warm. Okay. Bahang ataupun haba yang terhasil daripada api tu membuatkan badan kita panas. Kan, kita duduk dekat dengan api panas. Kan. Jadi kita takkan dapat tak adalah sejuk sangat. Kan, kita sebab dalam hujan kan kita tahu keadaan dia sejuk. Okay, siapa yang tak tahan sejuk tu, so dia boleh buat unggun api kan, dan duduk dekat dengan api. Okay, tapi jaga-jaga kan, kaki tangan tu jangan sampai tersambar lah dengan api. Okay, wet clothes to be dry. Okay, so kalau misalnya kata baju tu basah seharian hujan ataupun disebabkan oleh peluh, jadi dekatkan baju tu dengan api, dapatkan bahang dia tu ataupun haba dia. Dengan dekatkan baju tu dengan api pun nanti takut menyambar punya baju, terbakar. Water to be disinfected. Okay, jerang air. Okay, jadi awak dapat air yang panas, yang betul-betul mati bakteria dia dalam keadaan 100 darjah Celsius. And food to be cooked. Dan kan kita nak masak kena ada api. Okay, jadi bila kita hidupkan unggun api, kita ada bahan mentah yang kita boleh gunakan untuk masak. Okay, jadi bolehlah siap masakan kita tu. Okay, right. So ada step dia. Step number 1, step 2, step 3. Okay, boleh saya zoom supaya mati lagi bagus. Okay, so tu adalah dia. Step number 1 tinder, step number 2 kindling, and step number 3 fuel wood. Okay, kayu api. Right, next. Ni tadi ni adalah jenis-jenis jenis-jenis ataupun design unggun-unggun api beserta nama je dia. Okay, so kalau jenis macam ni nama dia TP. Okay, kalau jenis macam ni dengan design macam ni nama dia lean to. Okay, kalau yang jenis macam ni, okay, design dia yang ada cross, kita panggil sebagai cross ditch dan piramid. Okay, design seperti piramid ni kita panggil sebagai piramid lah. Nampak? Okay, dan kebiasaannya kita banyak buat bentuk cross ditch ni. Okay, sebab cross ditch ni, okay, saya besarkan sikit, boleh kita buat. So ini dalam gambaran yang lagi jelas lah, dalam bentuk. Okay, next. Okay, backpack ataupun rucksack. Okay, ni adalah kaedah macam mana untuk kita meletakkan peralatan-peralatan, okay, di dalam kita punya backpack. Strong and secure stitching, padded shoulder strap, padded hip strap, so that weight can be passed from back to hips and number of outside pocket can be useful. So backpack ni adalah satu bag yang sangat kuat, secure stitching, okay, dari segi dia punya jahitan sangat terjaga. Okay, padded shoulder strap, ada pad ataupun ada padding dekat bahagian shoulder strap, dekat bahagian hip strap, dekat bahagian pinggang. Okay, so that weight can be passed from back to hips. Jadi dia punya beban berat dia tu, okay, dia boleh transfer daripada belakang, okay, yang kita bawa ni, okay, bawa bag di bahagian belakang, okay, dia boleh pass untuk bahagian badan kita, dekat shoulder, dekat pinggang. And number of outside pocket can be useful. Okay, dan poket-poket yang berada di luar bag, okay, sangat boleh digunakan untuk letaklah barang-barang yang mudah untuk dicapai. A map pocket at the top of the sack and perhaps a front pocket or two-sided pockets. Okay, so kenapa diletakkan contoh map? Okay, map ni benda yang peta lah, benda yang kita selalu akan tengok, okay, untuk selalu kita rujuk. Peta ni kan kalau kita berjalan, okay, jadi kalau kita letak map ni dekat bahagian yang sukar diambil, jadi payah. Jadi letak dekat poket-poket yang ada dekat kiri kanan ataupun dekat bahagian atas bag. Okay, next, a number of looping points are useful if you wish to attach a sleeping mat or tent poles. Okay, dan ada looping, ada tali-tali yang membentuk loop atau bulatan dekat bag-bag ni ada banyak. Jadi dia sangat berguna. Okay, kalau kita nak gantung sleeping bag,
Okay, ataupun kita nak letak kemah punya tiang, kan, yang tak boleh nak lipat-lipat tu. Okay, jadi kita boleh letak tiang kemah kat tepi-tepi yang kita boleh gantung. Okay, jadi sangat berguna. Okay. A sack with a top and a bottom compartment is useful, as you can gain access to equipment without pulling everything out of the sack. So ada satu lagi bahagian di bahagian bag ni. Okay, bahagian atas, top and bottom compartment is useful. Okay, bahagian atas kita boleh ambil barang daripada bahagian compartment atas ni. Okay, dan bahagian bawah ada juga satu lagi tempat zip ataupun compartment yang kita boleh letak barang. Okay, jadi tak adalah kita nak tarik kalau barang tu kat bawah, kan, kita kena keluarkan pula semua barang-barang daripada atas ni, barulah kita boleh ambil barang kat bawah tu. Tak payah. Kalau backpack ni, dia memang ada satu lagi zip ataupun satu lagi ruang untuk kita isikan barang kat bawah ni. Jadi dua-dua bahagian atas dengan bahagian bawah bag, dua-dua kita boleh access. Okay. The flap at the top of the sack should be adjustable so as to allow great versatility in the size of load you carry. Okay, the flap, bahagian flap yang bahagian boleh buka tutup ni, atas ni, at the top. At the sack ni, sack lah. Okay, bag kita ni should be adjustable so as to allow great versatility. Kan, bahagian atas ni kalau misalnya kata banyak barang dia, okay, jadi kita equip with all the equipment sampailah kat bahagian atas. Jadi kita ikatlah elok-elok size of load yang you carry tu. Tapi sekiranya barang yang kita fill up with dalam bag ni tak berapa banyak, okay, jadi bahagian atas ni akan kempis. Jadi yang tu awak adjust lah. Tu sebenarnya bila kita dah dapat bag tu, nanti kita akan pandai, kita akan tengok untuk dapatkan kesesuaian, okay, dan untuk mendapatkan keselesaan lah sewaktu kita bawa bag ni. Alright, ni adalah contoh gambaran di mana backpack, okay, on trail on trail ataupun trail, load should be carry high and fairly close to the bag. Okay, kalau on trail ni jalan dalam keadaan yang normal, as this will allow your hip to take the majority of the weight, and this is to implement this load, your lighter in the middle, the lightest at the bottom, yang paling ringan sekali kat paling bawah, and heavy item at the top, same level at the shoulder blade. Okay, so kalau on trail, bahagian atas sekali, okay, adalah bahagian yang paling peralatan yang paling berat. Bawah dia kat tengah-tengah yang ringan sikit, dan yang paling ringan, kan contoh yang kita bagi tadi adalah sleeping mat ataupun sleeping bag di bahagian bawah. Ni kalau keadaan di on trail. Kalau off trail, pack the heavy item slightly lower and ensure it is as close as possible to your bag. Okay, ni keadaan off trail, di dalam hutan, off trail. Okay, dan letak barang yang paling berat tu dekat dengan kita punya bahu. This will force more of the load onto your back and shoulder, but will lower your center of gravity. Okay, untuk apa? Force more the load, letakkan beban tu dekat dengan kita punya badan, okay, ataupun dekat dengan kita punya shoulder. This is will lower your center of gravity, okay, untuk merendahkan tarikan graviti. Dan bila tarikan graviti tu rendah, allow you to more easily keep your balance, supaya dapat kita jalan dalam keadaan yang lebih stabil. Kita boleh balancekan badan kita. Okay, so ini adalah keadaan di mana cara untuk kita letak barang-barang di dalam bag on trail, okay, macam mana, dan off trail macam mana. Okay, seterusnya adalah footwear and foot care. Okay, ni adalah cutting paper, okay, daripada Dr. Hasnul Faizal dari UiTM. Okay, so choosing your footwear, okay, ada banyak lah jenis. Ada yang trainer, ada fabric boots, okay, plastic snow boots, okay, desert boots, okay, jungle boots dengan hiking boots. Okay, so
kalau tengok ada awak baca sikit kat dalam ni, okay, before you trip, wear in all your new footwear at home to prevent blister, okay, untuk mengelakkan daripada kita dapat kecederaan. Okay, pakai kasut daripada rumah. Kalau ikut daripada penerangan penulis, okay, pakai kasut daripada rumah. Okay, jadi untuk mengelakkan daripada blister. Blister ni apa? Blister ni melepuh. Okay, kaki kita melecet lah. Okay, if time is short, soak leather boots and wear them wet until they dry, but do not attempt this on the trail. Okay, tapi kalau tak ada masa, okay, soak leather boots and wear them wet until they dry. Okay, boleh je pakai, tak ada masalah. Kalau misal kata dalam keadaan yang kita tak ada masa yang singkat. Okay, okay, so kalau pakai leather boot, okay, leather boots, jadi rendam dulu, kan dia agak pelik sikit, nak kena rendam dulu kalau leather boot ni. Okay, rendam dulu dan pakai, wear them until they dry. Okay, dan pakailah sehingga nanti dia akan kering. Jangan risau, dia akan kering cepat. But do not attempt this on trail. Jangan waktu kita nak berjalan tu baru kita nak buat. Jangan. Ni cerita ni sebelum kita nak berjalan. When out walking, inspect your feet several times each day, attending to discomfort before it become a serious problem. So waktu kita berjalan, okay, selalulah tengok kita punya kaki ni. Okay, kenapa kita kena jaga sangat kita punya kaki ni? Sebab kaki ni kita akan pakai lama. Okay, so ada beberapa jenis kasut, okay, ikut kesesuaian lah. Okay, dan ikut kesesuaian kaki. Kan kaki kita dia banyak jenis, kan banyak dia punya design kaki ni masing-masing ni. Okay, ada yang hip tinggi, ada yang flat foot, okay, ada yang dia punya apa ni, kaki lebar, kaki tirus, macam-macam. Okay, jadi pilihlah kasut yang elok, okay, yang sesuai, okay, yang kalau dari segi syarat untuk kaki ni, okay, tapak dia memang, kalau tengok setiap kasut yang dia tunjukkan kat sini, okay, semua dia punya tapak dia bergerigi, okay, ada gigi-gigi supaya dia dapat grip tanah tu dengan lebih bagus. Okay. Alright, ni adalah contoh gambaran yang lain, okay, kasut-kasut, okay, yang popular di Malaysia. Okay, seperti kalau yang bahagian kiri ni kita ada Salomon. Okay, Solomon. Salomon tu kartun. Okay, kasut Solomon. Okay, yang biasanya dia datang dengan banyaknya low cut, macam ni, bukan dalam jenis kasut hiking boots lah. Okay, dia hiking boots pun ada kalau tengok jenis yang lain ni. Okay, Timberland pun ada. Okay, ataupun Karimo. Okay, yang bahagian kiri ni Karimo. Okay, ni nama brand lah, Karimo, Timberland, Salomon. Lepas tu Adidas pun ada. Okay, Adidas pun ada kasut hiking. Tapi tengok kepada macam mana cara penggunaan kita dan ketahanan untuk satu-satu cara penggunaan, penjagaan, okay, penjagaan yang daripada kita sendiri. Kalau lepas dia habis hiking, okay, kita pergi basuh dengan sabun, okay, dia akan memendekkan jangka hayat kasut kita ni, sebab dia tak tahan. Sebab sabun dia adalah bentuk sama ada dalam, okay, dia ada bahan chemical alkali ataupun asid, tapi biasanya alkali okay. Jadi dia akan terakis sikit walaupun bukan selalu kita basuh kan kasut ni. Dan biasanya dengan cara penggunaan basuh kasut yang betul dengan lalukan air dan gosok dengan lembut, okay, di bahagian tapak ataupun di bahagian atas kasut, okay, akan memanjangkan jangka hayat kasut ni. Okay, dan jangan biarkan dia dijemur di tengah-tengah panas. Okay, jemur di tempat yang redup. Okay, banyaklah teknik-teknik kalau kita nak jemur di tempat yang redup ni kan. Okay, kalau biasanya kalau masa zaman kita duduk asrama dulu, okay, kita basuh kasut,
Dalam kasut lambat kering, okay, kita letak apa dalam kasut tu? Kita letak surat khabar kan. Jadi dia boleh menyerap bahagian dalam tu. Okay, menyerap air di bahagian dalam. Okay, surat khabar tadi tu nampak je dah surat khabar tu dah lencun. Kita tukar balik dengan surat khabar lain, masukkan lagi. Kan, tu kaedah-kaedah lain lah. Ni berdasarkan pengalaman masa kita duduk asrama dulu. Dan kawan-kawan pun duk buat benda tu. Jadi saya pun kita tengok benda tu efektif, jadi kita gunakan. Okay. Right. Okay, that is the end of slide. Okay, habis dah chapter 5. Okay, so dalam video ni kalau ada soalan, okay, sila tanya di ruangan komen, nanti saya akan jawab, insyaAllah. Okay, so akan datang kita akan berjumpa dengan dalam video yang lain. Okay, so last daripada saya, stay safe, jaga diri, solat 5 waktu jangan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.